akan start minggu ni akan bermula pada pukul 3 petang sampai 4 suku. Disebabkan ada masalah yang tak dapat dielakkan bertembung dengan kelas ganti pada hari Rabu pukul 2 dan kami terpaksa anjurkan masa ke pukul 3 petang sampai 4 suku. Dan makluman juga di atas permintaan Dr. Nizwan sendiri, insya-Allah pada 2 minggu yang akan datang hari Rabu, kelas Dr. Nizwan akan diadakan pada Rabu malam pukul 8 malam sehingga 9 suku. Itu untuk makluman awal untuk semua para peserta yang join hari ini. Sekadar tu dia untuk makluman. Kita dah sepatutnya dimulakan kelas. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Muhammad Nizwan untuk memulakan kelas. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi ahsani tahiyyatin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awalan nurid an ata'akkad min anna sauti hal yasilu ila masami'ikum. Hal tasma'una kalami atau sauti? Naam, wadah. Okey. Syukran jazilan li Rais Al-Jalsah Al-Akh Fatihul Amin. Al-Fatih Al-Amin. Okay. Syukran kadzalika li Hayat Tanzim لهذا البرنامج. نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم الثمينة في إقامة أو في عقد مثل هذا البرنامج بغية رفع مستوى الطلبة في اللغة العربية من خلال تعرفنا على أساسيات اللغة العربية على وجه العموم وعلى أساسيات النحو العربي على وجه الخصوص. قبل أن أبدأ أريد أن أتأكد كذلك من أمرين مهمين. أولا، ما اللغة التي تستعمل في عقد هذا البرنامج في هذا الندوة؟ Bahasa apa digunakan? Adakah bahasa Arab sepenuhnya ke ataupun bahasa Melayu ke? Bagaimana sebelum ni? Sebelum ni Dr. Muallimin menggunakan bahasa Melayu untuk bagi penerangan. Okey. Kemudian bagaimana dari segi perjalanan, adakah membaca dahulu teks matan kemudian syarah dia begitu ataupun macam mana? Baca matan betul bagi syarahan. Syarahan tu dibaca ke ataupun pensyarah tu yang mensyarahkan berdasarkan syarahan tu? Syarah tu yang daripada doktor sendiri. Saya tak dengar. Syarahan daripada doktor. Syarahan daripada doktor. Okey. Okey. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran asas nahwu lah. Mana asas lil mubtadi'in kepada beginner. Kebiasaannya beginner ni akan mula dengan yang paling mudah, nahwu ta'limi lah lil mubtadi'in. Yang kebiasaannya kalau di alam nusantara khususnya menggunakan matan al-ajrumiyah ni lah kan. Dan eloknya kalau boleh dihafal lah kan, dihafal sebabnya matan ni tak adalah panjang dan ayat dia pun mudah je, bukan dalam bentuk nazm. Okey, so kalau ikutkan pembahagian tajuk tu Ustaz Ana diminta untuk meneruskan atau menerangkan pada tajuk babul af'al kan, al-af'al wa anwa'uha sehingga bab naibul fa'il tak silap. Maknanya dua jenis daripada bab marfu'at, betul kan? Betul. Okey. So kalau kita lihat macam mana biasanya Ustaz paparkan ke ataupun Ustaz boleh share ke? Ya, kan? Boleh. Share screen. Share screen terus . Okey, kejap.
Saya dah buka tadi, mana dia punya alamat, kenapa dia keluar macam ni. Macam mana nak tengok ni bawah tu. Yang atas ni macam mana nak turunkan? Okey. Okey. Yang ni nampak tak? Kenapa benda lahnya dekat sini? Hide. Macam mana hide ni? Nampak ke semua kan, ataupun saya tak tunjuk lagi, tak share lagi? Nampak dah. Ataupun dah? Nampak. Dah nampak. Cuma Ustaz nak alihkan yang tengah ni macam ni. Mendalah ni. Dekat kita orang tak naik benda tu. Oh, tak naik. Kita tak naik. Okey. So yang al-af'al wa anwa'uha tu nampak? Nampak. Okey. So pada minggu-minggu lepas mungkin dengan Dr. Muallimin mungkin dengan Dr. Muallimin telah membicarakan tentang nahu ni biasa mula dengan aksamul kalimah lah. Kenapa bermula dengan aksamul kalimah? Sebab nahu tu apa core business nahu? Adakah dia membincangkan tentang binyatul kalimah ke ataupun membincangkan tentang jumlah ataupun al-kalamul arabi? Dia membincangkan tentang apa? Boleh jawab sikit? Boleh interaksi sikit? Senyap semua ni. Takkan kelani pun senyap tak? Nahu ni dia yakhtas bi dirasat al-kalimah atau jumlah. Jumlah kan? Okay, jumlah. Jadinya bagaimana kaifa tata'allaful jumlah? Bagaimana terbinanya ayat? Nahu kalau bisnisnya ayat, pembinaan ayat. So bagaimana ayat itu terbina? Melalui beberapa perkataan. Jadinya bermula perbincangan itu dengan jenis perkataan. So jenis perkataan yang ada dalam bahasa Arab ni, recall sekejap lah kan. Terdapat 3 jenis utama perkataan yang ada dalam bahasa Arab yang membantu dalam membina ayat. Sama ada gabungan kata nama, isim dengan isim membentuk jumlah ismiyah contohnya, ataupun isim dengan fi'il pun jumlah ismiyah sebagaimana Qudama kata, ataupun fi'il dengan isim pun jumlah fi'liyah. So kamu dah belajar isim, fi'il, harf. Manakala harf dia penghubung di antara kata nama, okey, dan juga kata nama ataupun kata nama dengan fi'il. Kemudian kamu juga dalam konteks nahwu Arab dia lebih diketengahkan dengan pembinaan ayat itu ada satu aspek, iaitu apa? Itu yang special. Maksud special tu pelik sikit. Yalah, pembinaan ayat based on i'rab. Macam mana tu? Sebab oleh kerana dia tengok melihat bahawa ayat-ayat dalam bahasa Arab itu perkataan yang terbina dalam ayat. Sebahagian perkataan itu berubah-ubah baris akhirnya mengikut fungsi nahunya, maka dia bermula dari perbincangan itu bertitik daripada babul i'rab, daripada i'rab tu. So dari situlah kamu belajar alamatul i'rab kan, asliyah dan juga far'iyah, sehingga membawa kepada bagaimana i'rab even i'rab af'al khamsah. Okey, sebelum kamu pergi kepada af'al wa anwa'uha ini dah nak pergi dah ke bab pembinaan ayat. Sampai itu jelas tak perjalanan itu? Mana mula dengan jenis perkataan, sebab jenis perkataan itulah yang membentuk ayat dalam bahasa Arab. Kemudian oleh kerana bahasa Arab itu mu'rabah, maknanya perkataan-perkataan itu sebahagiannya mu'rabah, sebahagiannya berubah baris akhirnya mengikut fungsi nahwu dalam ayat, maka dari situlah ulama meletakkan based on i'rab. That's why dari situ jugalah pembahagian topik nahwu itu based on i'rab, marfu'at satu bab. Dia macam agak pelik sikit, unik sikit. Macam mana pembinaan ayat berdasarkan baris depan? Anda macam mana? Pemikiran based on i'rab. Okay, so
Begitu juga dalam matan ini lah. Kan bermula dengan marfu'at, bagi habis dulu marfu'at, kita lihat nanti jumlah fi'liyah dulu. Dikenalkan dulu fi'il, kemudian al-fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada' khabar, kemudian isim kana, kemudian khabar inna, kemudian zanna, kemudian baru kepada topik yang selepasnya lah, ataupun tabi' lil marfu'. Kemudian bab mansubat, kan? Kemudian majurat, settle. Dia macam tu, ataupun mahfudzat. Dalam mana-mana buku nahu, kalau kamu lihat makna dia punya tulang belakangnya adalah al-i'rab. Dia agak unik, yang mana dalam bahasa di dunia yang lain, mungkin jarang ataupun tidak boleh ditemui dengan cara penyusunan yang begitu. Maknanya titik tolak penyusunan itu based on i'rab. Yang semua yang marfu' letak satu bab, kan? Semua yang dalam bab mansubat letak satu bab. Okay? That's why kadang-kadang orang, sebahagian pelajar yang banyak ataupun walaupun dia telah lama mempelajari nahwu, tapi tak boleh nak buat ayat. Kenapa? Sebab nahwu yang disusun ini adalah based on i'rab. Bukan nahwu disusun itu based on pembentukan buat ayat bagi orang non-native speaker. So jadinya kamu bila mempelajari nahwu bahasa Arab, terutama melalui ialah sebagaimana yang berada di hadapan kita juga, supaya aware tentang perkara tersebut, di mana kamu berada sekarang. So sekarang kita pada petang ini berada pada pintu hadapan nak buat pembentukan ayat yang lengkap dalam bahasa Arab yang dimulakan dengan jumlah fi'liyah. Oleh kerana jumlah fi'liyah itu bermula dengan fi'il, maka diperkenalkan dengan fi'il. Sebelum ni dah kenalkan dah tanda-tanda fi'il. Qad, kan, sin, saufa, kan, al-fi'il yu'rafu biqad wa sin. Dia kenalkan dulu, baru nak kenal. So sekarang ni bagaimana function memfungsikan fi'il itu dalam kerangka pembentukan ayat jumlah fi'liyah yang kita akan tengok nanti. So Ustaz akan baca matannya dan juga syarahan dia. Ustaz tak tahu adakah boleh habis atau tidak sampai bab naibul fa'il tersebut. Okey? Setakat ni boleh ikuti ke? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh. Boleh ya? Okey. So qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala, so bila merujuk qala itu merujuk kepada siapa? Ibn Ajurrum. Okey, mana sahibul matan. Dia kata babul af'al. Al-af'alu thalathatun madin wa mudari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wadrib. Wa aqulu, okey, sudah masuk aqulu tu dah bukan matan dah. Tu syarah. Matan ni mana? Mana yang kamu kena hafal? Babul af'al. Al-af'alu thalathatun madin wa mudari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wadrib. So, daraba itu mewakili madi, yadribu mewakili fi'il mudhari', idrib mewakili fi'il amr. Itu matan yang kamu hafal, tu je. Okey, bawahnya siapa yang mensyarahkan ni? Siapa yang mensyarahkannya? Muhammad. Siapa yang mensyarahkannya? Atau Fasania ni siapa pemiliknya? Senyap je ni. Terus respon. Siapa Liman هذا الكتاب أو لهذا الشرح. Muhammad. Muhammad, siapa nama pensyarah ni? Yang mensyarahkan matan ni siapa? Yang kita baca ni? Muhammad Muhyiddin. Wa aqulu. Nam Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. So Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ini salah seorang ulama ataupun scholar yang banyak mensyarahkan kitab-kitab turas dalam konteks al-lughah wan nahwu lah. Kalau kita lihat kitab-kitab yang mensyarahkan Alfiyah bin Malik pun kebanyakan yang mentahqiqnya, muhakkik adalah Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ni lah. Okey. So wa aqulu. So ini adalah syarah.
Kalam syarih, bukan kalam sahibul matan. Wa aqulu yanqasimul fi'lu ila thalathati aqsam. So dia menerangkan lah. Kata kerja itu terbahagi kepada 3 bahagian. Al-qismul awal al-fi'lul madhi. Al-qismul awal al-madhi wa huwa ma yadullu ala husul syai'in qabla zaman at-takallum. Besok Ustaz nak kena terangkan sesuatu ke? Terjemahan sesuatu ke macam mana? Ke tak payah? Tak payah. Ya? Rasa tak perlu sikit-sikit saja. Sikit-sikit aja, okey. Nahwu daraba wa nasara wa fataha wa alima wa hasiba wa karuma. Ada qismul awal wa huwa fi'lul madi. Kita baca dulu. Wal qismul tsani al mudhari' wa huwa ma dalla ala husul syai'in fi zaman takallum aw ba'dahu. Nahwu yadribu wa yansuru wa yaftah wa ya'lam wa yahsibu wa yakrum. القسم الثالث الأمر وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم له اضرب انصر افتح واعلم احسب واكرم وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم يعني علامات الفعل وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. Kalau lupa boleh rujuk pada bab yang awal-awal itulah tentang tanda kata kerja dan juga setiap fi'il madhi itu apa tanda-tanda dia yang membezakan dengan fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. So kat sini dia ulang dari aspek min haitsu taqsimul fi'il ila salalat aqsam, dan pembahagian ini based on apa? Min haits zaman wuqu'il fi'il, dengan melihat kepada faktor bila perbuatan itu dilakukan. So pembahagiannya kepada 3. Madhi, mudhari', al-amr. Ini pembahagian secara tradisional. Maknanya tradisional satu dan umum. Kita lihat. Al-madhi. Al-madhi iaitu kata kerja lampau yang menunjukkan usul syai' qabla zaman at-takallum, maknanya sebelum perkara itu dituturkan. Itu saya kata qara'tu hadzal kitab qabla hadzal liqa. Bermakna al-qira'ati lil kitab qad hadathat qabla an tu'qad hadhihi muhadarah. Maknanya pembacaan terhadap buku ini telah dilakukan sebelum ustaz tuturkan, bagi tahu. Itu maksudnya. Qabla zaman takallum. Okey, kemudian tengok contohnya daraba, nasara, fataha, alima, hasiba, karuma. Okey. Masa ataupun pembahagian kata kerja based on masa ini adalah merujuk kepada makna sirah. Kamu jangan terkejut, maksudnya fi'il madhi tapi tak menunjukkan fi'il madhi pun. Contoh, satu contoh. Bila iqamah, qad qamatis solah. Apa maksud qad qamatis solah? Solat dah dilakukan ke belum? Belum. Itu fi'il madhi tu Ustaz. Qad qamatis solah. Bahkan dekat lagi. Qad yufidu tahqiq. Mana qad hadath? Bukan. Maksudnya apa kat sini? Yang dimaksudkan dalam konteks klasik ini adalah merujuk kepada makna sirah itu sendiri. Sirah itu semata-mata sirah sarfiyah. Bukan makna nahwu. Maknanya kalau makna nahwu, dia kena tengok konteks qad qamatis solah, kemudian tengok konteks ayat keseluruhannya. Itu makna nahwu. Yang ni adalah merujuk kepada makna sarfi bah. Makna yang diberikan oleh acuan fa'ala yang ataupun daraba ataupun nasara ataupun fatah ataupun fa'ila wal alima ataupun hasiba ataupun fa'ula. Bongkah itu sendiri yang menunjukkan kepada madhi. Pada asalnya itulah sekadar madhi mutlak. Okey, nahwu klasik you sampai situ je. Maknanya dia memberitahu tentang perbuatan itu telah dilakukan pada masa lampau. Tanpa tahu masa lampau itu baru dilakukan tu Ustaz. Kataupun zaman dulu pun cerita Ustaz. Kataupun 2-3 bulan yang lepas Ustaz. Kataupun 1 jam yang lepas. Itu tak tahu. Dan nahwu klasik tak begitu. Okey, dan nahwu klasik maknanya madhi, semata-mata madhi. Yang penting perbuatan itu dilakukan sebelum dituturkan, itu madhi. Itu macam mana nak tahu ini perbuatan lampau tapi dia baru lepas buat. Yang tu you kena belajar up.
Bukan dalam kat sini. Kat sini tak ada. Maksud dalam konteks teks ini tak ada. Saya bagi tahu maknanya pemahaman konteks ini adalah merujuk kepada pembahagian fi'il based on masa. Okey, satu, masa apa? Masa sarf. Mana sirah sarfiyah. Ala wazan fa'ala, mana sirah itulah hadhihi sirah tadullu ala anna hadzal hadath qad waqa'a qabla zaman at-takallum. Wadih? Jelas? Boleh ya? Boleh kita teruskan? Boleh. Okay, al-qismu tsani al-mudhari'. Al-mudhari' ma dalla ala husul asy-syai'. Al-fi'l al-mudhari' wa ma dalla ala husul asy-syai' fi zaman at-takallum aw ba'dah. Ini perbuatan itu dilakukan pada ketika mana dituturkan. Okey, ataupun selepas di mana ya dulu ala zamanil hal awil mustaqbal. Now au future. Sekarang ataupun masa hadapan. Itu kata kerja mudhari'. Kita tengok ya. Okey. Madi, kita tengok dari segi penjenamaan, branded dia. Dia punya branding dia, madi. Terminologi dia, madi, perkataan madi yufidu madza? Al-mudi. Betul tak? Tali. Okey, mudhari'. Tengok perkataan, maksud Ustaz, istilah mudhari' itu sendiri. Al-mudhari' tersebut, adakah dia menunjukkan masa sekarang ataupun masa hadapan? Perkataan mudhari' itu. Sekarang. Ha? Sekarang. Dia tak menunjukkan sebarang masa. Itu antara perkara yang dikritik. Istilah nombor satu, okeylah, boleh masuk akal sebab dia dulu adalah mudhi. Tapi mudhari' langsung tidak menunjukkan kepada makna hal ataupun istiqbal. Dan itu menunjukkan makna apa Ustaz? Okey, maksud yang digunakan oleh ulama merujuk kepada mudhari' adalah yushbih ismal fa'il. Daraba yadribu bermakna daribun, makna menyerupai isim fa'il. Jadinya itu terminologi yang antara perkara yang dikritik adalah terminologi yang digunakan itu tak tally dengan pembahagian. You kata pembahagian based on masa. Al-madi okeylah. Mana word itu memang menunjukkan pada mudhi, kepada masa melampau. Tapi mudhari' ni macam mana? Okay, ulama letak nama mudhari' itu bukan based on masa, merujuk pada masa, tapi bukan merujuk kepada masa now atau future, tapi menunjukkan kepada yushbih ataupun yudhari' atau yushabih ismal fa'il. Sebab yadribu mana daribun. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun bermakna yaj'alu. So ja'ilun kan isim fa'il, dia sama sebagaimana yaj'alu. Yaj'alu. Itu maksud mudhari'. So, Ustaz nak jelaskan makna maklumat tambahan, mudhari' itu bukan refer kepada masa, tetapi dia refer kepada menyerupai kepada isim fa'il. So, dia macam agak lari sikit lah, tak tadi sikit. Madi tadi. Okey, so masa yang ditunjukkan ataupun maksud masa sekarang atau masa depan yang ditunjukkan pada fi'il mudhari' juga kat sini adalah merefer kepada makna sirah sarfiyah. Okey, makna sirah sarfiyah, bukannya makna nahwu. Okey, al-qismu tsalits al-amr. So al-amr pun dia merujuk kepada apa? Adakah dia merujuk kepada masa? Kalau amr tengok perbuatan itu atau ma yutlabu bihi usulu syai', apa yang diminta untuk dilakukan perbuatan suatu perbuatan itu selepas zaman takallum. Maknanya perbuatan itu masih belum dilakukan kan? Satu permintaan untuk dilakukan perbuatan itu pada selepas zaman takallum. Contoh idrib, wansur, iftah, i'lam, ihsib, ukur. So kalau kita lihat al-amr tadi adalah bentuk fi'il perintah. Mana bila perintah itu belum dilakukan lagi lah, mana dilakukan itu ada fil lil mustaqbal. Okey, itu kalau kita lihat maksudnya pembahagian kata kerja dalam bahasa Arab mengikut garis masa hanya terbahagi kepada 3 sahaja yang utama dan bersifat umum, general sahaja, iaitu masa lampau tanpa tahu lampaunya, lampau zaman dulu, zaman-zaman ghabir,
zaman-zaman dulu pun cerita tak bagi tahu kepada kita, ataupun masa pertengahan, masa lampau yang pertengahan, ataupun masa lampau yang baru seminit lepas tahu kita kepada kita. Mutlak. Ataupun mudhari' hal contohnya. Adakah hal itu bersambung dengan contohnya adakah perbuatan sekarang itu dia rentetan daripada perbuatan sebelum ini, mana bersambung daripada apa yang terputus sebelum ini, ke ataupun dia memang start baru. Dan nahwu klasik pun tak bagi tahu. Yang dilakukan yang mana maksud akan dilakukan selepas zaman tak. Tidak huna wadih hal sama soal. Okey ke macam tu? Ana rasa macam tak boleh habis ni. Kalau nak cepat, ana baca je. Mula dengan buat aku dulu. Ada soalan baru ana akan terangkan. Kalau tak ada soalan kita terus je. Boleh ke macam tu? Sebab mungkin yang asas-asas perkara yang asas ni mungkin dah tahu, nanti mungkin saya akan selesaikan mana yang nampak macam ada tak apa nak jelaskan. Okey. Qala. So kita nanti ahkamul fi'il بعد أن تعرفنا على أقسام الفعل من حيث الزمن الفعل الماضي المضارع والأمر. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا ولذلك ماضي مبني على الفتح مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا ما قاله ابن جروم. فشرح محي الدين عبد الحميد بقوله بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال. Selepas pengarang ini menjelaskan jenis-jenis kata kerja based on zaman tadi kan, wafqan lil zaman, di zaman wuqu'il hadath, syara'a bermakna bada'a. Syara'a bermakna bada'a. Tafiqa. Okey. Maka pengarang mula menjelaskan fi bayani ahkami kulli naw'in minha. So dia mula menjelaskan hukum hakam, namanya qawaid yang berkaitan bagi setiap jenis kata kerja tadi bermula dengan fi'il madhi. Fa hukmu fi'lil madhi al-bina'u 'ala al-fath. Unzur, ada kalam syarih al-bina' 'ala al-fath. Amma kalam sahibul matan maftuhul akhir abadan. Maftuhul akhiri abadan wa huwa mabni 'ala al-fath. Wa hadha al-fath imma zahirun wa imma muqaddarun. Okey? Dan fathah itu sama ada zahir atau muqaddar. Amma al-fathu zahir fa fi sahih al-akhir alladhi lam yattasil bihi wawun jamaah wala dhamiru raf'in mutaharrik wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an nahwu akrama wa qaddama wa safara. Hadha akrama fi'il madhi mabni 'ala al-fath wa kadzalika qaddama mabni 'ala al-fath, safara mabni 'ala al-fath. Selagi mana tidak lam yattasil bihi wawun jamaah wala dhamiru raf'in mutaharrik. Wakadzalika fi kulli ma kana akhiru wawan aw ya'an. Okey. Safarat Zainabu wa hadar su'ad. Radiya wa shakya. Sarura wa badwa. Kullu hadhihi al-af'al al-madiyah mabniyah 'ala al-fath az-zahir. Amma al-fath al-muqaddar wa amma al-fath al-muqaddar fa huwa 'ala thalathati anwa'in. لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر وهذا في كل ما كان آخره ألفا مثل كلمة دعا وسعى فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. Okay. Okey. So ini adalah muqaddar. Ini al-bina al-fath az-zahir, al-fath muqaddar. Bermakna al-fath huna lam yazhar ala akhir al-kalimah wa inma yuqaddar fathuhu. Kullu ma kana akhiruhu alifan misal kalimah da'a sa'a. Wa ma i'rabuhu da'a fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath muqaddar 'ala al-alif mana'a min zuhurihi at-ta'adzub.
Ini adalah ayat i'rab tu yang kena hafal. Ini ayat i'rab contohnya. Okey, arif kalimah da'a contohnya fi'il madin mabni ala fathah muqaddar ala alif ma'na min zuhuri at-ta'adzub. Okey, ada naul awal. Kan dia kata 3 jenis. Okey. Ada naul awal. Bermakna at-ta'azzur. Wa imma an yakuna al-fatha muqaddaran lil munasabah. Ada naul tsani. وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة نحو كتب كتبوا وسعدوا. Dan huna katabu. Okey, fa kullu minhuma fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhurihi istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Ini pun i'rab dia. Mujasafah dia ayat ni. Okey. Wa wawul jama'a ma'a kulli minhuma fa'ilun mabniyun ala sukun. Okey. Wa wawul jama'ah fa'il adapun dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafa'. Okey, di mahalli rafa' fa'il. Ada na'u tsani muqaddar lil munasabah ay munasabah ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Ini ad-dhammah tunasibul waw. Ini asluhu al-fathah, aslu al-fathah kataba walakin ba'da usnida ila wawil jama'ah. Al-harakat allati tunasibu hadhihi al-waw wa hiya dhammah. Makna baris ketika mana diisnadkan. Faham tak diisnadkan? Kita tak faham. Diisnadkan. Mana ini ayat ke perkataan? Nah. Ini ayat ke perkataan? Ayat perkataan tu. Jumlah awal kalimah jumlah. Jumlah fi'liyah. Apa jalan jumlah fi'liyah Ustaz? Ini mau jam ni fa'il dia. Okey. So kata asalnya kata ba. Bila iza usnida, okey, kena ingat ya. Bila you dengar isnad, iza usnida iza makna confirm itu jumlah. Jadi iza usnida hadzal fi'l ila dhamir kata ini jumlah fi'liyah. Sebab tarkib isnad ataupun al-murakkab al-isnadi huwa al-wahid wal murakkab al-wahid alladhi yusamma jumlatan. Maknanya murakkabat tu banyak, ada murakkab adadi, murakkab masji, ada murakkab wasfi kan. Salah satu murakkab yang satu-satunya dikenali sebagai ayat iaitu murakkab isnadi. Musnad dan musnad ilaih. Tak tahu kamu biasa dengan perkataan musnad atau dan juga musnad ilaih ataupun tidak. Ala kulli hal bila you dengar isnad tu mana ayat lah. Confirm jangan jadi ayat terus. Sebabnya macam mana you nak isnad? Tak diisnadkan dhamir dan dhamir itu merupakan fi mahalli rafa' fa'il. Okay, so ini adalah isnad. Iza usnida al-fi'il madhi ila wawil jama'ah. Wawil jama'ah itu adalah waw. Jadi baris yang paling sesuai kepada waw itu adalah dhammah. Jadi seolah-olah ditukar daripada fathah itu menjadi dhammah, istighalul mahalli. Okey, ni alasannya. Okey, so kerana itulah fathahnya itu sekadar ditakdirkan sahaja ala akhirih mana min terhalang daripada terzahirnya fathah itu kerana apa? Istighalul mahalli. Istighalul mahalli biharakatil munasabah. Okey, istighalul mahalli biharakatil munasabah. Okey. Okay, hal samata soal boleh ikuti tak? Kalau macam Ustaz apa ni doktor tak jelas lah apa yang doktor cakap.
Bagi tahu terus. Sekarang ini jelas tak? Pertama tadi kenapa dia dia al-fathah muqaddar? Apakah penghalangnya at-ta'adzur? Sebab al-alif istilah lainlah. Al-alif la taqbal harakah. At-ta'adzur. Mana sampai bila? Yastahil at-ta'adzur. Kemudian istighalul mahalli bi harakatil munasabah sebab ad-dhammatun nasibu al-waw. Okey? Yang ketiga. Wa imma yakuna al-fathu muqaddaran li daf'i karahati tawali arba' mutaharrikat. Okey? Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamir rafa' mutaharrik kama ta'il fa'i wa nun niswa katabtu wa katabta wa katabti wa katabna wa katabna. Wa kullu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun madin, okey, mabniyun ala fath muqaddar ala akhiri mana min zuhurihi istighalul mahalli bisukunil arid lidafa' karahati tawali arba' mutaharrikat. Okey, fima huwa kal kalimatil wahidah wa ta'auna wa ta'u auna nahnu yani au nun fa'il mabniyun ala dhamm aw al fathah aw al kasr aw al sukun fi mahall al rafa'. Okey. Okey, wata mana dhamir yang inilah tadi kan. Ataupun kata benar katanya. Okey. Ataupun kata benar. Okey, mabniyun yani mabniyun ala dhamm aw al fath aw al kasr aw al sukun fi mahalli rafa'. Okey, so yang ni adalah alasan mimbab kenapa fathah itu muqaddar lidafa' karahati tawali arba' mutaharikat. Okey, ini adalah salah satu ciri yang berkaitan tentang sistem suku kata dalam bahasa Arab. Dia tidak boleh berturut-turut sistem suku kata terbuka pendek straight. Kata batu empat kali, mana 4 kali suku kata pendek terbuka itu berturutan. Al-Arabiyyah, al-lughat al-Arabiyyah takrahu zalik. Takrah hadzal wada'. Maknanya bahasa Arab tidak menyukai keadaan begini. Maknanya kalau bahasa ringannya lah. Suku kata pula tak belajar suku kata kan. Sekiranya berturutan baris yang sama, baris pendek itu berturutan, okey, jangan sukunkan yang ketiga. Itu alasan yang diberikanlah. Daripada contohnya kata batu, kata bata, kata bati, kata benar, kata bana, kata bana. So tak boleh. Makna al-Arabiyyah takrah zalik. So bagaimana dia nak mengelakkan daripada keadaan yang tidak disukai ataupun tidak digemari itu, maka disukunkan. Okey, sukunnya itu adalah keterpaksaan al-arid. Betul, bisukun al-arid. Untuk mengelakkan daripada bertembungnya berturutannya 4 berbaris. Maknanya kalau 4 yang berbaris, maknanya 4 huruf yang berbaris berderetan. Oleh kerana itulah binaul fathah huna aidan muqad ayyakuna muqaddaran. Istighalul mahalli yani mana min zuhurihi istighalul mahalli bisukun al-arid lidafa' karahat tawali arba' mutaharrikat. So ada 3 keadaan bagi al-fath muqaddar itu sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. So kita dah selesai pada fi'il madhi. Baru selesai fi'il madhi. So syarah syarah tadi itu menjelaskan tentang yang pertama. Okey, kemudian dia jelaskan yang kedua. Okey, yang kedua apa? Wa hukmul fi'lil amr al-bina ala ma yujzamu bi mudhari'uhu. Okey. Fa in kana mudhari'uhu sahih al-akhir fa in kana mudhari'uhu sahih al-akhir wa yujzam bis-sukun
kana al-amru mabniyan ala sukun. Sebab tu dia kata al-bina ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Maknanya fi'il amar itu mabni mengikut berdasarkan fi'il mudhari' itu majzum. Bagaimana dia majzum itu? Sekiranya majzum wa alamatu jazmihi as-sukun, maknanya apabila fi'il amarnya contohnya fi'il mudhari' bagi kata kerja yaktubu kan, yaktubu idza dakhala alaihi adatu jazm lam yaktub, contohnya lam yaktub Muhammad ad-darsa contohnya. Idzan lam yaktub, macam mana fi'il amarnya? Bila yaktub mabni ala sukun, majzum wa alamatul jazmihi as-sukun, maka fi'il amar juga mabni ala sukun. Walizalik itu dimaksud dengan al-bina ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Okey, wa hadha sukun. Wa hadha sukun imma zahirun, sebagaimana yang kama masaltuhu qabla qalil, wa imma muqaddarun. Fasukun zahir lahu mawdi'an ahaduhuma ay yakuna sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un kama masaltuhu qabla qalil. Wathani an tattasila bihi nun niswah. Wathani an tattasila bihi nun niswah min nahwu idrib. Okey, hadha sahihul akhir. Waktub sahihul akhir. Wa kadzalika idribna contoh yang kedua. At-tattasil bihi nun niswah. Mana nun niswah? Hadhihi nun niswah. Unzur mabni ala sukun. Huna ayat mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ma'a isnad ila nun niswah. Okey, ma'a al-isnad ila nun niswah. Dan huna isnad. Idribna. Antunna. Wa amma sukun al-muqaddar falahu mawdi'un wahid. Jadi as-sukun zahir lahu mawdi'an. Sukun muqaddar pada satu tempat saja, iaitu huwa antal salbi nun taukid khafifatan aw sakilatan. Idriban waktuban idribanna uktubanna. So idriban dengan uktuban, okey, dia bersambung tattasil bihi nun taukid khafifah, manakala nun taukid sakilah idribanna dan juga uktubanna, contoh kepada fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid sakilah. Okey, so wa in kana wa amma in kana mudhari'uhu mu'tal al-akhir. So tadi itu kita dah nantahi min al-fi'il mudhari' sahih al-akhir. Tetapi kalau mu'tal al-akhir, contoh da'a yad'u, kan, bagaimana diberi contoh. Fadha ifdi, is'a, sa'a yas'a, kan, ifdi, fadha yafdi, sa'a yas'a, dan is'a ifdi. Wa huwa yujzamu bihazfi harfil illah. Yang ni pun kamu dah belajar pada yang di awal, bagaimana alamatul jazm, kan, sekiranya dia mu'tal al-akhir hazf harfin illah fal amru minhu yubna mabniyun ala hazfi harfin illah. Mabniyun ala hazf harfil illah. Ud'u fi'lul amr mabniyun ala hazf harfil illah. Okey, wa in kana mudhari'uhu min al-af'al al-khamsah, aidan af'al al-khamsah qad darastum fil asabi' al-madiyah, wa huwa yujzam bi hazfin nun. Huna hazf harf illah mu'tal al-akhir. Amma af'al al-khamsah bi hazfin nun. Fal-amru minhu yubna ala hazfin nun. Fal-amru minhu yubna ala hazfin nun. Misal uktuba, asalnya yaktubani, kan, fi'il mudhari' ada yaktubani, kemudian dihazafkan harful mudhara'ah dengan hamzatul wasl, kemudian awil lam mabni fi'il amr dihazafkan nun tersebut. Jadi uktuba, asalnya uktubuna, uktubu, uktubi, asalnya yaktubina, kan. Jadi uktubi maknanya ma'alamatul i'rab hazfun. Kalau kamu lihat semuanya cerita tentang apa? Ada tak cerita selain daripada i'rab?
Ada tak? Cerita selain daripada i'rab, ada tak? Ada tak? Cerita selain daripada i'rab? Hal antum mai? Tak. Okey? Itulah nahwu. Nahwu klasik. Okey, kemudian selesai dia menjelaskan, mensyarahkan kepada fi'il amar. Okey, dia menjelaskan majzum abadan. Bin majzum ala ma yujzam mudhari'uhu kan, seperti diterangkan tadi. Kemudian dia berpindah kepada al-mudhari'. Maka fi awwalihi ihda zawaid arba' allati yajma'uha qauluka anaitu. Huwa marfu'. Ni hukum dia marfu' abadan. Antara tiga ni fi'il madhi, amr dan mudhari'. Dua ni adalah mabni. Yang ni saja yang mu'rab. Okey, kecuali lah illa fi ba'd. Okey, ada beberapa tempat bila dia bersambung dengan, nanti kita tengok. Bagaimana jelaskan sini, atta yadkhula alai nasibun au jazibun. Bila masuk dengan ada waktu nasab, maka dia mansub lah. Kan? Kalau dimasuki oleh ada waktu jazm, maka dia majzum. Itu saja. Okey. Tapi fi'il mudhari' itu adalah asalnya adalah mu'rab, kecuali dia bersambung dengan nun taukid kan, nun taukid. Bila dia disambung dengan nun taukid, dia akan bertukar menjadi mabni. Okay, sebab tu dalam nahwu dia katakan al-asl lil af'al huwa al-bina. Dia dalam nahwu ni ada dua tonjang al-i'rab kan. Tunjang ini i'rab dengan bina, betul tak? Betul. Lepas tu dia kata al-asl lil al-i'rab fil asl, i'rab ni pada asalnya untuk asma. Al-bina itu pada asalnya huruf dan af'al. Tengok. Tak lari, dia tak akan lari pemikiran dengan i'rab. Persoalannya nak buat ayat i'rab ke? Itu biasanya kalau tahu belajar dengan ustaz nahwu, kalau pelajar-pelajar yang dalam FIU akan hentak maksudnya akan ketuk pintu minda dia, macam mana nak buat ayat dengan i'rab saja. Okey, so maknanya bila kita belajar ni, once is to rust, sebagaimana kita nak integratekan benda tu supaya dia pemahaman itu tak sekadar pemahaman single side. Okey, so i'rab pada asalnya untuk asma, oleh kerana itulah okey, kemudian al-bina itu asalnya adalah huruf af'al, dan fi'il itu pada asalnya adalah mabni. Lepas tu madhi, amar itu mabni, dan mudhari' adalah mudhari' sajalah yang mu'rab. That's why kat sini marfu' abadan. Amar mabni kan, fi'il al-madhi al-bina ala al-fathah, al-amr al-bina ala ma yujzam, bina mabni. Okey, mudhari'. Sebelum dia bagi tahu dia punya hukum dia mu'rab kan, dia memperkenalkan balik fi'il mudhari' ni. Macam nak kenal? Macam nak kenal fi'il mudhari'? Alamatuhu ayyakuna fi awwalihi harfun zaidun min arba'ati ahrufin yajma'uha qauluka anaitu au qauluka na'aitu au qauluka. Itu pulanglah kamu nak hafal mana satu guna cara. Yang penting hamzah, nun, ya tak. Kamu nak bedal anaitu ke na'aitu, itu nombor dua lah. Yang penting 4 huruf tu. Mana sekiranya fi'il tersebut didahului ataupun mempunyai imbuhan, bahasa modernnya, mempunyai imbuhan awalan huruf tambahan iaitu hamzah ataupun nun ataupun ya ataupun tak, maka ketahuilah ia merupakan fi'il mudhari'. Walaupun kau tak faham makna, memang just tanda luarannya. Contoh analogi biasa Ustaz bagi kat kelas contohnya, kalau tanda luaran ni contoh tanda luaran. Karena kamu nampak orang jalan kat tepi jalan tu, kalau pakai tudung, kamu akan katakan dia lelaki ya? Contoh, kalau kamu berjalan kan, nampak seseorang
yang memakai tudung, kamu akan katakan dia lelaki ke tidak? Perempuan. Tak. Berdasarkan apa? Tanda luaran. Bahkan barangkali mungkin orang tu apa ni, untuk mengelirukan orang. Kan masuk kedai pakai apa ni, purdah ataupun pakai mask, pakai tudung, orang tak kenal, based on tanda luaran. So biasanya tanda-tanda luaran itu digunakan oleh ulama untuk permulaan supaya pelajar okey senanglah. Senanglah ada hamzah, pun ada nun. Senang ni fi'il mudhari ni. Okay, relax tu. Bila senang, dia tak selama-lamanya senang. Maksudnya tak selama-lamanya mudah dan selamat. Okay, so dia mulakan dengan tanda yang paling mudah supaya orang boleh kenal fi'il mudhari itu sekian. Dan keempat-empat huruf ini kalau kita lihat, dia berfungsi sebagai pelaku ataupun sekadar huruf. Maksudnya huruf ke ataupun dhamir? Bila dhamir itu refer kepada fa'il, pelaku. Contoh macam tadi kan, Oktober ni kan. Alif tadi dia refer kepada fa'il. Pada dhamir, kemudian refer kepada fa'il. Sekarang kat sini contohnya afhamu, adakah kat sini refer kepada dhamir kemudian kepada fa'il iaitu ana, ke ataupun harf semata-mata? Mana satu? Dhamir. Okey. Dalam jumhur, anda mengikut pandangan jumhur dan juga apa ni, sebagaimana difahamkan ataupun difahami oleh kebanyakan ulama, okey, dia tidak merujuk kepada dhamir dan bukan refer kepada pelaku ana ataupun afhamu tu ana, nafhamu tu nahnu. Tak. Dia hanya sekadar harfun sahaja. Kan pelik. Sebabnya kalau kamu i'rab contohnya afhamu fi'il mudhari' wal hamzah fa'il, khata' terus. Sebab kalau orang meng'irabkan, kalau bertanya pelajar-pelajar pondok contohnya ataupun mereka yang tahu nahwu dengan detail contohnya, dia afham contoh dia akan i'rab jadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kemudian marfu' wa alamat litajarrudihi minan nawasib wal jawazim wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir, bukan hamzah tu fa'il, bukan. Dia just macam ni. Tanda luaran itu adalah fi'il mudhari', just tu je. Bukan tanda luaran itu adalah pelaku dia. Pelik ah. Bukan memang ana ke itu? Macam mana itu klasik? Itu nahwu klasik macam tu. Dia tak mengambil kira sebagai dhamir tetapi sebagai harfun. Kena jelas kat situ harfun. Oleh kerana itu dia dipanggil ayyakuna fi awwalihi harfun zaidun. Kita katakan dhamir, harfun. Dan tu mana dhamirnya? Mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Betul? Okey, yang mana fa'il ni itu diistitarkan, disembunyikan ataupun diselitkan ataupun disimpan ke dalam lah, ini tidak dizahirkan. Okey, ala kulli hal hamzah itu maupun nun, okey, walaupun dikatakan wala hamzah lil mutakallim mudzakkaran kana au muannasan, kan, hamzah ini merujuk kepada mutakallim sama ada lelaki ataupun muannas. Okey lah. Maknanya kalau Ustaz kata afham, dan kalau pelajar perempuan afham juga. Kalau dia kata hal anti tafhamin, na'am ya Ustaz, ana afham ma qulta qabla qadin. Maknanya hamzah itu boleh digunakan untuk mutakallim muzakkar dan juga muannas. Nun lil mutakallim alladhi yu'azzimu nafsahu au lil mutakallim alladhi yakunu ma'ahu ghairuh. Yang ni apa ni? Wa nun lil mutakallim alladhi yu'azzimu nafsahu. Maknanya nun itu harfun nun tadi. Contohnya inna nahnu nazzalna dzikra. Allah tu banyak ke? Ramai ke? Kalau Allah tu ahad.
Contohnya. Allah tu ahad ke banyak? Ramai ke? Nahnu. Inna nahnu. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, oh lahafizun tu. Mana Allah ramai ke gitu? Tuhan ramai ke? Tuhan kita satu ke ramai? Satu. Satu. Itu yang dimasukkan lil mutakallim allazi yu'azzimu nafsah. Alah macam kalau kita dalam konteks kita lah. Macam ni, dia individu tapi dia cakap atas kapasiti kita. So itu boleh digunakan pakai, maknanya dhamir nahnu tetapi merujuk kepada satu orang, satu individu just untuk ta'zim nafsa, maknanya memperagungkan dirinya. Menunjukkan kedudukan yang tinggi. Bukan maksudnya bilangan orang itu lebih daripada 2, tak. Okey, itu jenis pertama. Ataupun limutakallim allati yakunu ma'ahu ghairuhu. Yang tu baru kami lah. Kan? Jadi kami yang dimaksudkan kami itu lebih daripada 2 orang contohnya. Nau nafham waliya. Okey, waliya lil ghaib huwa yakum. Wa ta lil mukhatab awil ghaibah. Mukhatab anta, hal anta tafham ya Muhammad? Naam afham. Lil ghaibah. Anak contohnya sami'tu annaha tataghayyab 'anil muhadarah daiman. Sami'tu annaha, saya mendengar bahawa dia ni selalu ponting. Dia ni perempuan ni selalu ponting lah. Annaha tataghayyab. Tataghayyab. Tataghayyab tu lil ghaibah. Okey, anta tafham ya Muhammad wajibak wa nahu tafham Zainab wajibah. Wadih huna kama mustila fi hadha asy-syarah. Fa illam takun hadhihi al-huruf zaidatan. Tengok sini. Sekiranya, okey. Bal kanat min asli al-fi'l atau kana al-harfu zaidan lakinnahu laysa lid-dalalati 'ala al-ma'na alladhi dzakarnahu nahu akrama wa taqaddama kana al-fi'l madiyan la mudhari'an. So penjelasan ini pun agak penting sebab jangan pukul rata, maksudnya setiap kali kamu jumpa fi'il yang bermula dengan ana itu tadi tu, kamu balun terus fi'il mudhari'. Relax dulu. Okey? Sekiranya merupakan huruf asal, contoh akalah kan? Hamzahnya hamzah asliyah walaysat zaidah. Okey? Atau kana harf zaidan lakin laisa lidalalat al-ma'na alladhi dzakarnahu. Okey, jadi akrama. Okey? Maksudnya hamzah tadi bukan refer kepada mutakallim muzakkar kana atau muannatsan, tetapi lidalalati ala madza? Guna li ta'diyah. Maka fi'il itu merupakan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Walaupun tanda luarannya nampak macam ni fi'il mudhari', relax dulu. Sebab tu bila kamu membaca teks yang tidak berbaris, tolong hati-hati dahulu sebelum baca. Ni fi'il mudhari', ni ukrimu kot. Mentang-mentang ada 4 lagi tu kan, 4 huruf tu. Ini fi'il mudhari' kot. Relax dulu baca, maknanya based on apa? Tengok konteks ayat. Sebelum baca tu, kalau belum berbaris, tengok ayat sebelum dan selepas. Dia ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Okey, tengok sebelum kamu menentukan. Okey, sebab tu saya kata tadi, bila tanda luaran kena hati-hati. Senang, di peringkat mula permulaan senang, tapi dia bukan kayu selamat. Bukan penyelamat. Okey, kemudian baru diceritakan wa hukmul fi'il mudhari' annahu mu'rabun ma lam yattasil bihi nun taukid. Fi'il mudhari' itu pada asalnya adalah mu'rab selagi mana tidak bersambung dengan nun taukid, sama ada nun taukid itu sakilatan kanat aw khafifatan aw nun niswah. Okey, sebab kalau bersambung dengan nun taukid atau nun niswah, hadzal fi'lul mudhari' mabniyun ma'aha 'ala al-fath. Kaqauli ta'ala, lahu qauli ta'ala la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Okey? Yang ni bersambung dengan apa? Nun taukid as-saqilah. La yusjananna. Uzur. Nun kat sini adalah mabni ala al-fathah litisalihi bi nun taukid as-saqilah wa la yakunan. Yang ni bersambung dengan apa tu? Sambung dengan apa tu? Wala ya sambung dengan apa?
Siapa dengar apa ni? Siapa dengar apa? Tanwin. You itu. Belajar dengan ustaz daripada mula daripada sekarang ni jangan menggunakan istilah tanwin ataupun bila ustaz, sebab tu ustaz bagi sini, ustaz bukakan dia. Tanwin tu ibarat apa? Nun sakinah zaidah kan? So asalnya macam mana? La yakunan, macam ni kan ejaannya, nun kan? So nun ni nun apa ni? Nun taukid khafifah. Bukan alif yang tanwin tu. Itu rasmul Qur'ani. Okey? So kena bezakan atau jangan keliru. So kat sini pun tengok mabni alal fatah. Litisali binun taukid apa ni al-khafifah wa in ittasalat bihi nunun niswah bunya ma'aha ala sukun. Tetapi kalau dia bersambung dengan nun niswah, okey, mabni ala sukun. Tengok lamul kalimahnya mabni ala sukun kan. Wal walidatu yurdi'na, walidat yurdi'na, hunna yurdi'na. Idzan yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala as-sukun liittisalihi bidun bidun niswah wa fa'iluhu okey nun. Wa idza kana mu'raban fa huwa marfu'un ma lam yadkhul 'alaihi nasibun. Sekiranya mu'rab tadi tu mabni kan, yang diceritakan dulu ni adalah mabni. Kemudian kalaulah dia mu'rab, baru mu'rab, fahuwa marfu'un, dia marfu' selagi mana malam yadkhul alaihi nasibun wala jazimun au jazimun. Nahu yafhamu Muhammad fayafhamu huna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi min an-nasib wal jazim wa alamatu raf'i ad-dhamma az-zahira wa Muhammad fa'ilun marfu'un bid-dhamma az-zahira. Ini antara i'rab yang kamu boleh hafal. Okey. So dalam syarahnya tersebut, dalam syarah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, dia kadang-kadang menunjukkan kepada kita bagaimana mengi'rabkan sesuatu perkataan itu dalam ayat. Okey? So boleh hafal. Fa in dakhala alaihi nasibun nasabahu. Kalaulah dimasuki fi'il mudhari tadi, fi'il yang mu'rab tadi, adatun nasib, adatun nasab, maka adatun nasab tadi menasabkan dia. Contohnya yakhibu Muhammad mujtahidun lan yakhiba. Lan harfunya nafsin wa nasbin wa istiqbal. Tengok macam mana dia i'rabkan lan. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal, mana huruf yang menunjukkan penafian, dan dia memansubkan fi'il mudhari dan menunjukkan perbuatan itu pada masa hadapan. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal, macam tu, mabni ala as-sukun la mahala lahu min al-i'rab. Kalau nak lengkapkan, mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Yakhiba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Tengok. Ada dia kata mansub bil fathah. Ini biasa pelajar Arab macam tu kan. Fi'il mudhari' mansub bil fathah. Betul tak? Okey, fi'il mudhari' mansub bilan. Maksudnya apa sini? Ba kat sini adalah menunjukkan kepada apakah yang menyebabkan fi'il mudhari' tadi mansub. So fi'il mudhari' ini adalah mansub kerana lan. Itu maksud dia. Kerana dimasuki dengan lan, bilan. Kemudian baru begitu wa alamatun nasbi al-fathah az-zahirah wa mujtahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhamma az-zahirah. Okey, wa in dakhala alaihi jazimun jazamahu. Okey, sekiranya dimasuki dengan jazim, mana partikel yang menjazamkan fi'il mudhari', maka partikel itulah yang menjazamkan. Lam yajza' Ibrahim. Dan lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Unzur. Tadi lan huruf nafi. Okey, sama dengan lam nafi, tapi nafinya nafi istiqbal. Okey. Kemudian lan tadi dia memansubkan, manakala lam jazm memajzumkan. Lepas tu dia kata harfu jazmin, harfu nafyin, kemudian wa jazmin wa qalbin. Mana qalbin? Dia menukarkan. Ini maksudnya mudhari' kan? Ini mudhari' kan? Bila mudhari' dia bermaksud hal kan? Betul tak? Maknanya now. Tetapi apabila dimasukkan dengan lam, dia convert menjadi madhi.
maksud kata kerja itu dia convert kepada madhi. Itu dipanggil qalbin. Dia ejen penukar. So that's why orang yang mengi'rab dengan detail, dia ada fungsi, dia boleh hafal. Dengan i'rab yang dia hafal itu, dia boleh tahu fungsi lam itu merupakan nafi, adatul jazm, kemudian adatul qalb. Baru dia kata mabni ala sukun la mahalla lil i'rab. Macam tu. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Fungsinya apa? Kita nak tahu bahawa dia merupakan alat penafian, menunjukkan tentang ayat penafian. Dan selain itu dia menjazamkan fi'il mudhari' yang datang sertanya. Kemudian dia telah menukarkan makna fi'il mudhari' iaitu menunjukkan pada masa sekarang pada masa lampau. Okey. Kemudian dia rakaya fi'il mudhari' majzum bilam, majzumun bilam. So selepas ni jangan majzum bisukun So kena majzum kerana dimasuki dengan lam. Ba tu adalah ba as-sababiyah. Wa alamatu jazmi as-sukun wa Ibrahim fa'il marfu' wa alamatu rafi' ad-dhammah az-zahir. Saya rasa petang ni sampai situ je kot. Kan? Sampai Pak Suku kan petang ni? Ya, Pak Suku. Ustaz tak tahu macam mana silibus tu boleh habis ikut masa. Mungkin dia jelaskan tak baca syarah dia ataupun ikut syarah sendiri ke macam mana? Kalau ustaz tak mampu nak habiskan lah ikut macam tu. Kan? Sebab agak banyak juga. Oleh kerana dia adalah kelas ni merupakan kelas yang berkitab. Jadi kita kena bacalah kitab tersebut. Bukan kelas contohnya muhadarah yang disampaikan oleh Dr. Nizwan tentang laf'al lah, itu bebas lah. Apabila bebas ustaz pun dia punya penceritaan tu agak meluas lah ataupun ni. So bila begini kita terikat dengan buku dan eloknya kita membaca teks matan dan juga teks syarah tersebut. At least kita khatam buku tu. Betul-betul khatam lah. Bukan syarahan daripada ustaz sendiri, maknanya berdasarkan apa yang tertulis dalam oleh matan tersebut dan juga syarah tersebut. Okey? Itu je kot untuk kali ni. Ada soalan tak? So kita ada ni adawatul nasab atau nawasibul mudhari' kan, dan jawazim fi'il mudhari', kemudian baru bab marfu'atil asma'. Ada soalan tak setakat ni? Boleh faham tak apa yang diajar sebentar tadi? Ada soalan? Senyap je. Semua boleh faham Orang kat sini semuanya daripada FSU ke? Campur-campur. Rasanya sendiri. Ada yang daripada FBU? Rasanya ada. Okay, so saya balik kepada saudara Fatihul Amin untuk ni. Tadi kata sampai Pak Suku kan, jadinya saya rasa berhenti dahulu lah sampai Pak Suku. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nizwan. Untuk soalan mungkin tak ada daripada peserta. Tak ada semua dah faham boleh ikuti. Fatihul Amin pelajar FSU ke? Pada Tahun berapa? tahun 2. Tahun 2. Okey. Ada sebarang persoalan ataupun kelas tadi yang Ustaz jalankan terlampau lambat ke? Boleh bagi tahu je lah kan. Sebabnya Ustaz bimbang tak habis silibus ni. Tak tahu nak lajukan macam mana. Saya rasa bagi saya tu
doktor tak perlu nak kerja syllabus ke, ikut kitab yang ni lah. Untuk kalau untuk minggu depan nanti sama yang ni, yang